Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Masjid Ikhwanul Islam Taman Sukma di Kuching yang menelan kos pembinaan sebanyak 17 juta ringgit sudah mula digunakan oleh jemaah malam tadi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu masjid baharu tersebut mampu memuatkan 3,000 jemaah dalam satu masa. Fadilah, ia merupakan perpindahan masjid yang lama berikutan masjid yang lama sudah tidak mampu menampung jumlah jemaah yang semakin meningkat. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis pra-pelancaran masjid tersebut di Kuching malam tadi. Terdahulu beliau turut menyempurnakan solat maghrib dan isyak dan seterusnya melancarkan QR kod Bank Islam untuk penyaluran bantuan oleh jemaah kepada masjid. Majlis perasmian bagi Masjid Ikhwanul Islam akan berlangsung pada Jumaat ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi memberitahu kementeriannya akan menganalisa program khas untuk membantu peladang yang terjejas akibat bencana banjir. Katanya setakat ini bantuan bencana bagi golongan tersebut di bawah bantuan bencana banjir yang diuruskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Pengumuman Kerajaan Persekutuan dalam Belanjawan 2023 baru-baru ini yang menggalakkan majikan menyediakan pusat jagaan bayi dan kanak-kanak di tempat kerja merupakan langkah yang tepat untuk meringankan beban kaum wanita dan ibu bekerja. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozay Yunus berharap langkah ini dapat memberi peluang kepada golongan wanita kembali bekerja sekaligus membuktikan kerajaan juga mengutamakan pembangunan awal kanak-kanak di negara ini. Taska di tempat kerja tadi. Tambah Datuk Rozi lagi, pengumuman tersebut dilihat bahawa kerajaan tidak mendiskriminasi kaum wanita untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dengan memahami peranan ibu dalam menguruskan anak-anak. Jadi kita sangat berterima kasihlah kerana adanya Taska di tempat kerja. So agak senang bagi ibu-ibu nak tinggalkan anak mereka sebab mereka boleh lawat, ya. Kalau yang masih breastfeeding tu you can take a break, pergi jumpa menyusukan anak dan sebagainya. So ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus dan ianya merupakan satu program sokongan yang membolehkan kita wanita kembali bekerja. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Jelajah Kerjaya Wanita Sarawak 2023 Siri 1 di Kuching. Pada 24 Februari lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan meminda aktanya untuk membolehkan pemberian geran bersamaan 80% daripada nilai gaji yang diinsurenskan pekerja dengan anggaran lebih 130,000 wanita yang kembali bekerja selepas bersalin akan mendapat manfaat daripada geran ini melibatkan dana keseluruhan 290 juta ringgit setahun. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut akan memudah cara garis panduan untuk pusat jagaan kanak-kanak di pejabat termasuk membenarkan penyediaan pusat jagaan di aras pejabat yang lebih tinggi. Sementara itu, mengulas tentang program Jelajah Kerjaya Wanita Sarawak itu, beliau berkata ia adalah bersempena sambutan Hari Wanita 2023 ke arah memperkasa penglibatan golongan wanita dalam aktiviti dan peluang ekonomi. Jelasnya, program tersebut merupakan one-stop center kepada golongan wanita yang ingin mencari pekerjaan dan memulakan peluang perniagaan dengan penglibatan kerjasama pelbagai pameran oleh agensi-agensi kerajaan dan swasta. Graduan Politeknik diingatkan untuk tidak terlalu memilih pekerjaan selepas tamat pengajian. Timbalan Ketua Pengarah Governan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Kamaluddin Daud berkata dengan keadaan ekonomi semasa, graduan harus mempersiapkan diri dengan sebarang kemungkinan di alam pekerjaan. Kamaluddin memberitahu ia memerlukan sikap pekerja yang positif, beretika dan profesional dalam pengendalian tugas. Meskipun begitu, beliau yakin kebolehpasaran graduan politeknik adalah tinggi di luar. Berdasarkan dapatannya bagi tahun lepas sahaja, kebolehpasaran graduan politeknik adalah pada 92%. Dengan kadar yang melebihi 80% itu, memberi indikator graduan politeknik sentiasa menjadi pilihan majikan.
Kamaludin berkata demikian pada Majlis Convocation komemoratif ke-28 Politeknik Kuching Sarawak di Matang, Kuching. Seramai 590 graduan daripada 15 program pengajian di peringkat diploma terlibat pada majlis berkenaan. Ia melibatkan program pengajian kejuruteraan, perdagangan dan juga teknologi maklumat. Festival Layang-Layang Antarabangsa Kabong 2023 melabuhkan tirainya hari ini meskipun penganjuran tertangguh selama 3 tahun akibat penularan COVID-19, namun ia masih mampu menarik penyertaan negara luar yang amat membanggakan. 36 buah negara mengambil bahagian pada festival kali ini, menjadikan acara tersebut berpeluang untuk dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri. Penyertaan negara luar meningkat tahun ini berbanding 30 buah negara pada festival 2019. Kabong merupakan destinasi ketiga festival layang-layang yang diadakan di rantau Asia Tenggara selepas Satun Thailand International Kite Festival pada 17 hingga 19 Februari lalu, diikuti festival layang-layang sedunia di Pasir Gudang Johor pada 22 hingga 26 Februari lepas. Di 3 tempat ini bagus semua. Iya. Anginnya kencang. Anginnya bisa mendukung layangan yang besar-besar bisa terbang. Di Pasir Gudang sama di Sabtu sama apalagi di sini. Di Kabong anginnya lebih bagus. Kalau dari laut ke pantai sore start jam 2 sampai jam 6 angin bagus. Layangan yang besar-besar naik semua. I'm here with my wife. Okay. And we enjoyed this speech. Yesterday was very good with the wind. I enjoyed this. Kabong is a special place with very lovely people, and I'm so happy to be here. Yeah. Walaupun matlamat utama acara ini untuk mempromosi Kabong sebagai destinasi pelancongan, namun ia secara tidak langsung memberi impak sampingan positif terhadap ekonomi setempat. Sambutan penduduk Kabong termasuk dari luar kawasan yang memenuhi segenap ruang pantai Tanjung Kembang memberi gambaran festival ini wajar diteruskan pada tahun-tahun mendatang. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma.